Saya nak bawa tuan-tuan berkenaan dengan satu kertas putih bakal dibentangkan. Satu kertas putih akan dibentangkan di Parlimen. Saya baca dahulu berkenaan dengan kertas putih. Kenapa? Kertas putih apa is? Okey, mungkin ada tak baca berita tadi kan? So saya bacakan. Okey. PM, kertas putih perolehan vaksin COVID-19 akan dibentangkan di Parlimen. Kementerian Kesihatan Malaysia akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin dalam sidang Parlimen akan datang. Mengumumkan perkara itu, Perdana Menteri berkata, kerajaan memutuskan untuk membuat pembentangan itu setelah mendapati urusan perolehan tidak mengikuti peraturan. Saya ulang. Kerajaan memutuskan untuk membuat demikian setelah mendapati urusan perolehan tidak mengikut peraturan. KKM akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin dan kos yang berkaitan. Ia selepas tidak mengikut peraturan dan ditandatangani oleh menteri tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Kenapa nak ikut Jabatan Peguam Negara? Saya tak tahu. Saya tak tahu prosedur yang ini. Itu kena tanya, mungkin kertas putih itu akan bentang nantilah. Kami membuat keputusan mengenai pembentangan ini terutama kerana penemuan oleh kementerian mengenai keteraturan urus niaga, kelulusan yang diberikan tidak mengikut proses dan perolehan beberapa nombor dan kos yang boleh dipersoalkan, katanya dalam sidang media. Dia berkata kertas putih itu akan dibentangkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. SPRM mula menjalankan kesihatan berhubung perolehan vaksin pada 19 yang lalu. Tidak jelas sama ada Anwar merujuk Menteri Besar Adam Bahaba atau penggantinya Khairi Jamaluddin. So, dia sebenarnya bukan Khairi, tuan-tuan. Dia bukan Khairi, dia tak mestinya Khairi. Bukan Khairi. Dia tidak semestinya Khairi. Sebab Menteri Kesihatan sebelum Khairi adalah Adham Baba. Kita tahu benda tu kan. Dan pada masa itu, kalau kita perasan, pembelian vaksin itu dilakukan oleh Mosti sebelum berpindah kepada Menteri Kesihatan bila KJ masuk. Jadi itu satu persoalan. Adakah merujuk kepada KJ atau merujuk kepada Adham Baba? Now, pertama sekali sebelum kita cerita tentang perkara tersebut, kita kena faham apa itu kertas putih. White paper itu apa? So, dalam Parlimen, kalau sekiranya ada persoalan-persoalan ataupun ada perkara yang hendak dibawa di dalam Parlimen, maka seorang menteri akan membentangkan apa yang dinamakan sebagai white paper. White paper literally it's a white paper. Di satu kertas putih atau beberapa helai kertas putih mengemukakan permasalahan ataupun persoalan yang nak dibawa ke dalam Parlimen. And that's it. Itu kertas putih. So, perkara itu nanti akan dibentangkan di dalam Parlimen oleh Dato' Zaliha. Antara lain adalah melihat, bukan sebenarnya menuduh, tetapi bertanya dan mempersoalkan beberapa prosedur yang berkemungkinan tidak jelas dan tidak terlus ataupun tidak mengikut tata cara dan juga prosedur yang dibenarkan. Jadi, adakah itu membawa satu kesalahan? Wallahualam, kita tak tahu sehingga perkara ini dibentangkan. Jadi bila perkara itu dibentangkan nanti baru kita akan nampak, oh ini yang berlaku. So adakah saya akan membaca sebelum dibentangkan? Tak jugalah, tunggulah dibentangkan nanti baru kita bahas kan. Tetapi maksudnya dekat sini sebenarnya, kalau ikut kata KJ, ni saya baca apa yang KJ kata. KJ nafi perolehan vaksin tanpa persetujuan AGC. Okey. Attorney General Chambers, Attorney General Chambers, AGC ataupun Peguam Negara, Chamber Peguam Negara. Okey, kita baca. Kuala Lumpur, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menafikan dakwaan perolehan vaksin COVID dibuat tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara atau AGC. Beliau berkata semua perolehan yang dibuat kerajaan ketika pentadbiran Perikatan Nasional dibentangkan kepada Kabinet. Justru AGC akan mengetahui dan memberikan ulasan mereka. Perolehan ditandatangani oleh Kementerian Kesihatan, katanya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Perdana Menteri mengenai pembentangan kertas putih oleh KKM berhubung perolehan vaksin dan kos berkaitan yang sebagainya tidak mengikuti peraturan. Jadi, ya, macam KJ kata, tetapi kita kena ingat, Menteri Kesihatan zaman Perikatan Nasional ada dua orang. Iaitu KJ dan juga Adham Baba. So, kita sama-sama nantikan siapakah menteri tersebut kerana Datuk Seri Anwar sendiri tidak menyebut siapakah yang digelar menteri ataupun yang disebut sebagai menteri yang bertanggungjawab di atas perkara yang dinyatakan tadi. Now, implikasi dia apa, tuan-tuan? Implikasi dia banyak. Kalau kita tengok implikasi dia, kalau betul tidak mengikut prosedur, kertas siasatan boleh dibuka. Bukan tak semestinya oleh SPRM, tetapi oleh bukanlah integriti, tetapi oleh kementerian itu sendiri untuk melihat kenapa prosedur itu tidak diikuti, ke mana dia pergi, siapa kontraktornya, berapa telah dibelanjakan, apa kos dia. Betul, perkara ini dibentangkan di depan PAC pada peringkat awal.
Tetapi kemudian kalau kita perasan, ada peringkat-peringkat pembelian itu berlaku pada zaman darurat. Ada perkara itu berlaku pada zaman darurat. So, darurat pada waktu itu, kabinet telah digantung. Kita pun tahu. Parlimen tidak dibuka. Itu yang peristiwa saya ketuk kamera tu. Sebab saya marah supaya buka parlimen, rakyat sedang menderita. Tahu dah kan cerita kenapa saya ketuk kamera tu kan? Sebab saya tahu, pada tak buka parlimen, onar mereka buat. Dan saya rujuk pada peristiwa 13 Mei 1969, gaduh dekat KL, seluruh Malaysia tiba-tiba darurat. Apa yang berlaku? Minyak Sabah dan Sarawak habis kena sakau. Rupanya ada planning lain dekat darurat, dalam darurat itu. Dan darurat ni tuan-tuan, emergency ordinance ini, banyak benda tersembunyi yang tidak perlu dibentangkan. Tidak ada orang yang nak memantau. Boleh dilakukan di dalam kelambu-kelambu darurat. Jadi, kita tengok dan kita lihat siapa yang kena. Okey, segmen seterusnya kita berbicara tentang PHBN pasti sukar bahagi kursi untuk PRN. Benarkah sedemikian? Okey, kita tengok kenyataan daripada Sanusi berkenaan dengan sukarnya. Sukar atau tidak sukar? Okey. Right. PHBN pasti sukar bagi kursi untuk PRN. Proses rundingan pembagian kursi antara PH dan Barisan Nasional dalam menghadapi pilihan raya tidak lagi dijangka akan menemui jalan buntu. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata ia akan berlaku perebutan kerusi antara PH dan BN terutama di kawasan majoriti Melayu. Katanya UMNO pasti akan membuat tuntutan bertanding di kawasan majoriti Melayu yang mana parti komponen dalam PH turut mempunyai hasrat yang sama. Saya rasa PH dan BN akan berebut kerusi. Pembagian yang sangat sukar kerana kerana tentu banyak kerusi akan ditutup oleh UMNO dan BN untuk menentang Perikatan Nasional. Okey. Jadi saya nak komen sedikit. Sebenarnya tak juga. Dia formula tu kita dah ada sebenarnya. Kita dah ada secara umumnya formula tersebut. Sebab ini bukannya macam yang PN buat di antara Bersatu, PAS dan juga UMNO. Kan? Di antara Bersatu dan PAS juga UMNO di dalam Mufakat Nasional, di mana mereka nak berbagi kerusi itu agak payah. Saya kata kenapa agak payah? Sebab ketiga-tiga parti ini menjual di lokaliti yang sama. Tiga-tiga ada produk yang sama dan menjual di teritori yang sama. Sedangkan PH serta UMNO, dia ada yang overlapping, tetapi kebanyakannya tak overlapping. Saya bagi contoh. Fokus Pakatan Harapan, bukan fokus, kemenangan Pakatan Harapan, kajian berdasarkan PRU15, banyak berlaku di kawasan bandar dan pinggir bandar, suburban. Urban dan suburban. Okey? Banyak, dan urban dan suburban mix di antara Melayu dan bukan Melayu. Dan even kawasan itu majoriti Melayu sekalipun, still dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kita tengok banyaknya di Selangor, di Negeri Sembilan, kita tengok juga di Johor, kita tengok juga di Melaka umpamanya. Banyak dimenangi oleh Pakatan Harapan. Okey. Dan dalam masa yang sama, UMNO, dia represent, dan kita tahu dalam PRU ke-13 pun, dan sebelum-sebelumnya, dia banyak memenangi kerusi di suburban, pinggir bandar dan luar bandar. Adalah, bukan kata tak ada kerusi bandar, tetapi banyaknya adalah di kerusi suburban dan juga kerusi di luar bandar. Jadi kalau kita tengok pertembungan, sebab itu saya kata UMNO berkemungkinan, semalam saya sebut UMNO berkemungkinan akan lead di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Jadi itu adalah kawasan suburban dan luar bandar yang banyak. Ada juga kawasan bandar seperti Alostar, Sungai Petani, kalau kita tengok Kota Baru, kalau kita tengok Kuala Terengganu, Kemaman dan sebagainya, itu kawasan bandar. Tetapi majoriti kawasan tiga negeri ini banyak fokus kepada luar bandar, dan di situlah ramai orang Melayu yang tinggal. Jadi kalau itu yang berlaku, berkemungkinan macam di Kelantan dan Terengganu, Pakatan Harapan akan bagi banyak kerusi kepada UMNO. So pertembungan itu kurang akan berlaku. Sementara di Penang, berkemungkinan UMNO pun tak interested dengan kerusi-kerusi DAP. Kalau mereka nak berunding pun, kerusi yang mana tak dimenangi. Di kawasan Melayu yang tak dimenangi. So tinggal yang mana? So saya kata, okey, ada kemungkinan, contoh di Selangor, kerusi yang PKR dah menang atau PH dah menang, yang tu UMNO tak akan tuntut. Kerusi yang mana UMNO dah menang atau BN dah menang, PH pun tak akan tuntut. Di Selangor kalau tak silap saya ada 4 kerusi di mana UMNO BN menang. Yang mungkin mereka akan nak bincang adalah kerusi yang mana Bersatu menang. Contoh seperti Dengkil, kawasan Noh Omar UMNO menang kan.
Kawasan dengkil lah. Dengkil sebenarnya BN dah menang. Apa lagi? Ada mungkin beberapa kawasan, saya tak ingat lah. Ada beberapa kawasan di mana bersatu dan ada satu kursi PAS menang. Yang tu kena runding. Dan kemungkinan besar kalau majoritinya Melayu, dia akan serahkan kepada UMNO. So daripada segi rundingan itu bukanlah satu benda yang agak sukar sebenarnya. Sebab saya kata ini bukan kerajaan, mereka bukan dalam satu parti. Mereka berada dalam luar parti. Cuma mereka tak boleh bertembung sekarang bagi memastikan kestabilan politik dan negara. Sebab pernah berlaku kalau kita tengok Kerajaan Perikatan Nasional, Pertikaian Nasional sebelum ini, bertembung mereka di Johor, bertembung mereka di Sabah, bertembung mereka di Melaka, menyebabkan apa? Kerajaan tidak stabil. Muhyiddin Yassin jatuh, Ismail Sabri naik. Ismail Sabri jatuh, pilihan raya berlaku. Kerajaan tak stabil. Bila kerajaan tak stabil, negara tidak stabil, itu yang kita menghadapi masalah sebagai rakyat. Bila investors luar tidak berani membuat investment, mata wang kita mula melemah disebabkan antara lain ketidakstabilan politik dalam negara kita. Jadi benda ni kena avoid dulu. PRU 16 nanti cerita lain. Itu nak lawan 16 nanti itu cerita lain. Tapi dalam keadaan sekarang ini, kena pastikan habiskan negeri, kita jalan macam biasa dahulu. Dan menarik, saya tertarik apa yang Menteri Besar Negeri Sembilan kata ini. So tak ada isu sebenarnya. Saya tertarik dengan apa Menteri Besar Negeri Sembilan kata ini. Sebab semalam kan ada orang kata mungkin PN akan nak namakan KJ sebagai poster boy. Dan KJ akan dilantik jadi Menteri Besar Selangor. Kalau sekiranya KJ PN menang, kalau betul lah dia bertanding bawah PN kan, di Selangor. Cuma ada orang kata, habis betul macam mana pula dengan apa orang kata dengan Asmin macam mana? Okey. So Aminuddin, Aminuddin Menteri Besar Negeri Sembilan hari ni buat satu kenyataan bagi saya agak bijak lah. Dia buat troll. Dia kata apa? Peluang KJ jadi Menteri Besar lebih luas di Kelantan, Aminuddin. Dia kata, Seremban, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Aminuddin berpendapat, sekiranya bekas ahli Parlimen Rembau, KJ bertanding di pilihan raya negeri di Kelantan, peluangnya untuk jadi MB adalah lebih luas. Menurutnya, Angkatan Muda Armada Parti Pribumi Bersatu Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal yang merupakan wakil rakyat Kelantan boleh mencadangkan nama Khairi untuk bertanding di sana. Kalau Khairi bertanding Kelantan, saya rasa lagi baik, boleh jadi Menteri Besar Kelantan. Jadi Wan Ahmad Faizal cadangkanlah supaya Khairi bertanding Kelantan supaya dia boleh jadi Menteri Besar. Saya rasa peluang KJ di sana lebih terbuka luas sebab yang cadangkan pun orang Kelantan. Nampak? Kadang-kadang Aminuddin YAB, saya tak boleh panggil Aminnya, sekarang dia masih lagi Menteri Besar kan. Dia kadang-kadang akal ini sharp juga. Kau duk sibuk-sibuk nak promote dia kat Selangor, kalau betul-betul nak jadikan dia menteri besar, bukan nak bunuh karier politik dia, apa kata letak kat Kelantan? Kan? Letak kat Kelantan, jadi boleh jadi menteri besar Kelantan tu. Betul juga kan? Macam, kalau tak pun Terengganu lah. Either one lah. Tapi Kelantan lah, Kelantan terbaik. Kan sibuk-sibuk nak letak, sebab peluang dia dekat Selangor ni, memang agak kurang malap lah, kita kata. Agak malap. Of course, rezeki tu daripada Tuhan. Tapi di end of the day, kita baca data yang Tuhan bagi pun pada kita untuk kita kira kebarangkalian. Okay? Kita kira kebarangkalian. Alright. Dan dalam masa yang sama juga, saya nak bawa kenyataan ini. Berkaitan dengan KJ juga. PN menang Selangor Negeri Sembilan jika beri Khairi bertanding PRN. Ni siapa yang cakap ni? Kita tengok. Petaling Jaya. Sekejap, saya betulkan. PN dan PBBM dijangka menguasai Selangor dan Negeri Sembilan jika bekas Ketua Negeri Pemuda UMNO KJ bertanding menggunakan tiket parti itu dalam PRN akan datang. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal berkata, kehadiran KJ mampu mewujudkan satu gelombang baru. Menariklah. Itu yang Amin cakap tadi tu. Kalau betul nak gelombang baru, apa kata letak di Kelantan? Confirm lah dia jadi Menteri Besar Kelantan. Dia tak ada gelombang, tuan-tuan. Satu benda, KJ ni dia tidak ada grassroots. Kan? Kalau dia betul ada grassroots dan juga sokongan, saya rasa peluang dia untuk menang di Sungai Buloh itu agak cerah. Kat mana pun kita campak dia insya-Allah boleh menang. Kita tengok Anwar Ibrahim. Dia bertanding dekat Pematang Pauh ke, dia bertanding dekat Port Dickson ke, dia bertanding dekat Tambun ke, dia tetap menang. Itu orang yang ada grassroots, tuan-tuan. Bila KJ keluar, kita tak nampak orang yang keluar bersama dengan KJ. Dia hanya keluar seorang-seorang. Bukan keluar, dia dipecat lah. Bila dia dipecat daripada UMNO, tak ada orang bersama dengan dia.
Kita bandingkan, ada orang kata, adakah perbandingan KJ keluar ni sama macam Anwar keluar dahulu? Kita bandingkan berapa ramai keluar daripada UMNO setelah KJ kena pecat. Itu menunjukkan dia tidak ada grassroots. Kita bandingkan Anwar keluar dulu, berapa ramai orang keluar daripada UMNO. Termasuklah yang ikut Anwar pada masa itu, Zamri, yang sekarang ni Menteri MITI. Termasuk juga Zahid Hamidi. Cuma mereka berdua U-turn masuk balik dalam UMNO. Tapi pada waktu itu, ramai yang nak ikut Anwar. Termasuklah Azmin, termasuklah siapa nama, orang-orang daripada dalam UMNO yang kita kenal dan juga kita kenali, ramai yang keluar daripada UMNO mengikut Anwar Ibrahim membentuk parti baru pada waktu itu. Kita nampak perjuangan itu, kita nampak bagaimana grassroots yang mereka ada, yang sebenarnya KJ tak ada. So daripada situ, saya tak tahu dari mana statistik, dari mana dia petik perkataan tersebut, tiba-tiba dia kata kalau bertanding confirm boleh menang. So menambah lagi keyakinan saya bahawa sebenarnya KJ akan dijadikan poster boy di Selangor dalam pilihan raya yang akan datang ini. Poster boy ada KJ. Okey. Now, ada orang kata, habis tu Azmin macam mana? Saya kata semalam, saya kata kalau bukan apa orang kata kalau bukan si KJ diletakkan sebagai poster boy, isunya siapa yang akan jadi poster boy di Selangor? Sebab mereka perlu menang Selangor ni, tuan-tuan. Negeri yang kaya. Kan? Nombor 1 GDP di Malaysia adalah Selangor. Pendapatan paling tinggi adalah Selangor. Nombor 2 Kuala Lumpur. Nombor 3 Sarawak. So dua ni, Kuala Lumpur dan juga Selangor, sekarang ni dikuasai oleh Pakatan Harapan. 5 atau 10 negeri tercorot paling miskin. Antaranya adalah Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Kan? 3 negeri tersebut. Kita nampak bagaimana sekarang ini PAS terpaksa menanggung negeri-negeri yang miskin, yang mempunyai miskin dan miskin tegar yang ramai. Dalam keadaan mereka tak memegang federal. Ini bukan zaman dahulu. So Azmin macam mana? So kita tak nampak kalau dia letak Azmin sebagai poster boy untuk menang di Selangor, melingkup, tuan-tuan. Mereka dah cuba dengan siapa? Zuraida. Zuraida hilang deposit. Ya, Zuraida tak bertanding PPBM. Betul, saya setuju. Dia bertanding PBM. Parti Bangsa Malaysia. Tetapi kita kena ingat, dia menang besar sewaktu menggunakan logo Pakatan Harapan. Logo PKR. Dalam PRU ke-14. PRU ke-14, betul. Tapi kita lihat, hilang deposit, tuan-tuan. Bila bertanding tidak menggunakan logo. Menunjukkan bukan individu yang dipilih oleh pengundi di bandar. Tetapi mereka melihat kepada flag, bendera yang dibawa, logo parti yang dibawa. Jadi kalau begitu, ada peluang ke tidak? Saya bukan kata tak ada peluang. Semua peluang. Kalau kita tengok probability, possibility, semua, anything is possible. But probability, kebarangkalian agak rendah untuk PN menang di Selangor. Tetapi boleh tak PN menang di Kelantan, Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah? Of course. Kita nampak probability dia agak tinggi. Tapi untuk Johor, Negeri Sembilan dan juga Selangor, probability dia agak rendah. Namun begitu, jangan kita selesa. That's my point. Jangan kita berasa macam, oh, kita menang ni, Iswadi dah cakap menang. Tak. Kena usaha keras lagi. Kena kerja keras lagi, tuan-tuan. Kemungkinan itu ada. Betul, dia akan jadi poster boy kalau dia terima. Dalam masa yang sama juga, muda hari ini, Muda hari ini mengatakan, mengatakan bahawa mereka bersedia untuk nak menerima KJ ataupun Syahril Hamdan untuk bersama dengan muda. Now, impak kepada perkara tersebut adalah kalau sekiranya muda ambil, dia akan bagi negatif impact kepada UMNO, tetapi tidak sehebat kalau PKR ambil. Tidak sehebat kalau PKR ambil lah. Kalau PKR ambil lagi hebat dia punya negatif impact dia. Kalau muda nak ambil, tak adalah terlalu, orang kata apa, terlalu negative impact sangat. Tetapi dalam masa sama, kalau KJ bijak, Syahril Hamdan bijak, kalau dia nak ambil muda, payah bagi dia orang. Sebab kalau dia orang nak bergerak ke depan, hanya ada 3 parti yang dia orang boleh pilih. UMNO, of course, out of the question, so tinggal 2. Sama ada PH ataupun Perikatan Nasional. Untuk mereka nak bergerak ke depan. Kalau selain daripada itu, Pejuang ke, Muda ke, PBM ke, atau sewaktu dengannya, might as well dia gali kubur sendiri, timbul sendiri-sendiri. Itu je dalam politik. Dia tak akan pergi ke mana. Mereka tidak akan pergi ke mana-mana. Jadi daripada situ kita nampak bahawa bagi saya tawaran muda tu pun, dan muda hari ni kecewa lah. Semalam kecewa sebab tidak dijemput pergi ke mesyuarat yang bersama dekat bangunan UMNO kan, tidak dijemput. Saya rasa bukan muda je, PBM pun tak dijemput. Parti-parti kecil ni tak dijemput lah. Sebab saya rasa muda takkan ada kerusi di Selangor.
Kalaupun rundingan itu berlaku sebab semalam mau kepada sekretariat, pelantikan sekretariat untuk menghadapi pilihan raya negeri. Kan pilihan raya negeri sebagaimana yang kita saya cakap malam tadi lah. Itu antara gist perbincangan mereka semalam. Jadi itu agak menarik jugalah. So muda berkemungkinan tidak ada dapat kursi melainkan tiba-tiba nak letak kursi, dia nak letak orang dia bertanding lah. Kalau dia letak orang dia bertanding, itu saya tak boleh nak kata apalah. Dan dalam masa yang sama juga saya kata kenapa semalam tu saya tunjukkan perlembagaan UMNO kan. Saya tunjukkan perlembagaan UMNO. Tapi dalam perlembagaan UMNO tu tak ada audio pula. Jadi saya tunjuklah hari ni supaya tuan-tuan saya boleh baca lah. Okey. Perlembagaan UMNO, bagaimana Presiden UMNO boleh dipecat? Ini kalau sekiranya saya sebut semalam, kalau sekiranya mereka tak berjaya upsetkan sokongan di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, terutama Kedah dan Terengganu. Bagaimana Presiden itu boleh dipecat? Pertama, melalui Perhimpunan Agung Khas Pasal 8, iaitu 8.5.3 dengan permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/2 atau setengah daripada jumlah semua bahagian. Dengan syarat bahagian-bahagian itu mengadakan mesyuarat bagi permasalahan yang sama. So 1/2 ni kalau kita tengok bahagian UMNO kalau tak silap saya ada dalam 170 lebih lah. So kalau sekiranya 80 lebih ke atas mengadakan mesyuarat dan minta supaya Perhimpunan Agung Khas diadakan, maka dia wajib diadakan. Kemudian pasal ke-9, kalau kita tengok 9.12, jawatan ahli-ahli majlis tertinggi termasuk Presiden dan Timbalan Presiden boleh dilucutkan oleh Perhimpunan Agung Khas dengan undian tidak kurang dari 2/3 daripada jumlah bilangan ahli yang berhak hadir. So mereka kena 2/3 panggil mesyuarat tersebut atau panggil mesyuarat khas. So daripada itu datang, kemudian dalam itu mereka mengundi nak jatuhkan presiden. So daripada situ mereka boleh menjatuhkan presiden. Okey.